Hai, saya Ahmad Afiq bin Ismail, nombor metrik 283706. Pengenalan, isu bunuh diri boleh dikaitkan dengan beberapa falsafah, FPN serta rukun negara. Kita boleh mengaitkan isu bunuh diri ini dengan falsafah yang mengandungi unsur seperti kebebasan seseorang untuk membuat pilihan mereka tersendiri. Walaupun kedua-dua falsafah ini mendorong kepada manusia untuk meneruskan hidup dan tidak menggunakan kematian sebagai jalan keluar dari segala dugaan hidup. Terdapat juga manusia yang tidak memahami sepenuhnya perasaan yang dikemukakan oleh falsafah-falsafah ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syuhada binti Muhammad Zaidi. Nombor matrik 291106 akan membentangkan tentang objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian bagi isu bunuh diri yang telah kami jalankan. Yang pertama, mengenal pasti faktor berlakunya kes cubaan bunuh diri. Yang kedua, mengenal pasti langkah yang perlu dilakukan untuk mengelakkan tindakan bunuh diri berulang. Ketiga, mengkaji tentang hukum melakukan tindakan bunuh diri. Saya akan menyambung pembentangan tentang metodologi kajian. Metodologi merupakan cara atau kaedah bagi seseorang pengkaji untuk mengumpul dan mendapat maklumat tentang isu yang dikaji. Kami menggunakan kaedah pengumpulan data seperti mengumpul isu-isu yang kami dapat di internet, perbincangan dan juga berita harian. Selain itu, kami juga membuat tinjauan soal selidik untuk mendapatkan maklumat daripada responden. Kami menggunakan kaedah soal selidik melalui Google Form. Kami telah meletakkan beberapa komponen seperti punca, kesan dan langkah. Akhir sekali, kami menggunakan kaedah analisis data berdasarkan keputusan ujian dan tindak balas yang diberikan oleh responden-responden terhadap soal selidik yang telah dijalankan. Semua keputusan yang diperolehi dibentang dalam bentuk jadual, cara tapai dan graf. Saya rasa sejahtera. Seterusnya saya Ibu Syafullah binti Muhammad, pemegang metrik 28438, ingin menangkap mengenai demografi responden yang kita terima. Itu umur, agama dan jina, bangsa dan juga pekerjaan. Jadi bagi kategori umur, responden yang paling tinggi yang kita terima adalah di antara umur 19 hingga 25 tahun, iaitu sebanyak 44.8%. Manakala untuk agama pula, responden tertinggi adalah yang beragama Islam sebanyak 92.8%. Untuk kategori jantina pula, kaum perempuan menunjukkan responden yang tertinggi, iaitu sebanyak 32.7% berbanding lelaki itu 27.3% saja. Untuk kategori bangsa pula yang diterima responden daripada kaum bumi putra sebanyak 89.2%, dan seterusnya adalah kaum Cina dan 36.6%. Untuk sektor pekerjaan pula, persen yang tertinggi adalah sektor kerajaan sebanyak 38.9%, selebihnya sektor swasta 31.5%, pelajar 24.1% dan bekerja sendiri sebanyak 3.7%. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai kategori punca bunuh diri yang kita ada dalam soalan kaji sidik. Yang pertama iaitu masalah kewangan yang kronik. Sebanyak 65% menunjukkan sangat setuju pada kenyataan ini, dan selebihnya setuju sebanyak 20%. So, ini menunjukkan masalah kewangan juga merupakan faktor pada punca bunuh diri. Yang kedua, soalan kita adalah mengenai masalah kesihatan yang tiada ubat atau penawar. Untuk soalan ini sebanyak 30% menunjukkan sangat setuju, dan juga 20% menunjukkan 25% menunjukkan setuju dan selebihnya tidak setuju. Yang ketiga adalah mengenai stres atau kemurungan yang tidak dirawat. Untuk soalan yang ketiga ni yang menunjukkan respon sebanyak
50% adalah sangat setuju dan 30% menunjukkan setuju. So, secara rumusnya yang kita dapat lihat, kebanyakan respon menunjukkan bersetujulah dengan kenyataan ini stres atau kemurungan yang tidak dirawat ini adalah juga merupakan salah satu daripada punca bunuh diri. Yang keempat adalah soalan mengenai konflik keluarga atau rumah tangga. Yang keempat soalan ini menunjukkan sebanyak 55% adalah bersetuju dan selebihnya bersetuju sebanyak 25%. Ini juga merupakan faktor pada punca bunuh diri. Yang kelima, jiwa yang jauh ketuhan juga menunjukkan purata yang sangat bersetuju adalah sebanyak 53% dan setuju adalah sebanyak 20%. So ini juga menunjukkan ia merupakan salah satu daripada faktor punca bunuh diri. Yang terakhir adalah soalan nombor 6. Orang sekeliling yang semakin menjauh dan tidak ambil peduli. Dia menunjukkan peratus sangat setuju adalah sebanyak 35% dan setuju adalah sebanyak 25%. So menunjukkan orang sekeliling juga merupakan faktor. Orang sekeliling yang menjauh juga merupakan faktor kepada punca bunuh diri. Secara totalnya, kebanyakan soalan yang kita ajukan menunjukkan respon yang positif dan juga menjurus kepada punca bunuh diri. Sekian, terima kasih daripada saya. Terdapat banyak kesan bunuh diri yang dapat kita lihat yang boleh dikategorikan kepada kesan kepada individu, kesan kepada keluarga, kesan kepada masyarakat. Bagi kesan kepada keluarga ialah keluarga mangsa dipandang hina, selain itu keluarga mangsa berasa teramat sedih. Ini kerana kematian mengejut seseorang ahli keluarga akan menyebabkan ahli keluarga yang lain menyesal dan sedih. Mereka akan sentiasa dipenuhi dengan rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri kerana mereka tidak dapat menghentikan kematian ahli keluarga mereka. Di samping itu, masalah kewangan yang dihadapi tidak dapat diselesaikan. Seterusnya, beban kewangan yang dihadapi tersebut akan berpindah kepada ahli keluarga yang lain. Hal ini menyebabkan ahli keluarga mereka sangat tertekan kerana tidak dapat menghadapi masalah kewangan tersebut. Kesan lain ialah mendorong orang terdekat mengambil tindakan yang sama. Ini kerana sesetengah mungkin akan menjadi kemurungan dan juga boleh menjadi mangsa bunuh diri akibat mereka tidak dapat mengawal rasa bersalah mereka. Kesan seterusnya ialah masyarakat akan memandang remeh terhadap agama. Hal ini kerana individu yang menghayati prinsip rukun negara seperti kepercayaan kepada Tuhan mampu menerapkan kepercayaan yang beragama yang boleh mengukuhkan keimanan dan kerohanian dalam diri agar tidak terjebak dengan perbuatan membunuh diri. Kandungan falsafah pendidikan menyatakan bahawa insan yang memiliki ciri-ciri yang baik, seimbang dan harmonis tidak akan bertindak di luar kawalan sehingga sanggup membunuh diri. Kesan lain ialah masyarakat akan menganggap bunuh diri sebagai salah satu penyelesaian kepada suatu masalah. Ini kerana masyarakat menganggap membunuh diri membolehkan mereka melarikan diri daripada sesuatu masalah. Assalamualaikum, saya Muhammad Fauzi bin Mazlan, bernombor metrik 283792. Berikut adalah 10 langkah bagi mengatasi bunuh diri. Yang pertama, mansuhkan bunuh diri sebagai jenayah di bawah Seksyen 309 Kanun Keseksaan. Yang kedua, rakan atau ahli keluarga perlu menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, dapatkan bantuan pakar seperti kaunselor atau NGO yang memberi bantuan dengan isu berkaitan kemurungan dan keinginan bunuh diri. Yang keempat, penghayatan diri terhadap agama perlu diterapkan sejak kecil lagi bagi membantu memberi ketenangan jiwa pada pesakit.
Yang kelima, pihak media perlu memainkan peranan menyiarkan lebih banyak kempen kesedaran diri tentang keburukan tindakan bunuh diri. Yang keenam, kuliah dan ceramah agama berkaitan ketenangan jiwa. Yang ketujuh, kerajaan perlu mengetatkan penjualan bahan atau peralatan yang boleh digunakan untuk tujuan membunuh diri seperti pil ubat tidur. Yang ke-8, ahli keluarga atau rakan perlu peka terhadap simptom seseorang yang cenderung ke arah keinginan untuk membunuh diri. Yang ke-9, Kementerian Pendidikan perlu menerapkan topik berkaitan isu bunuh diri di dalam silibus sekolah. Dan yang terakhir sekali, yang ke-10, didikan dan kempen berkaitan menjauhi sikap putus asa perlu lebih kerap diadakan kepada setiap peringkat masyarakat. Salam sejahtera. Nama saya Ganesh Kumar Anand Kenata, nombor matrik 983739 dari kumpulan 15 tentang falsafah dan isu semasa, iaitu isu bunuh diri. Kesimpulannya, bunuh diri ini telah dikembang pasti sebagai krisis yang sering dialami, terutamanya dengan keadaan pandemik sekarang. Oleh itu, menjadi satu tanggungjawab untuk kaunselor mempersiapkan diri dengan latihan dan kemahiran yang diperlukan bagi mengendalikan kes bunuh diri ini. Setiap manusia mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan masalah kehidupan yang dihadapinya. Namun begitu, tidak semua di antara mereka yang tahu cara yang terbaik dalam menangani isu-isu dalam kehidupannya. Atas kesedaran mengenai nilai dan pemahaman yang ada dalam mengenai isu bunuh diri ini, sedikit sebanyak dapat membantu saya mempersiapkan diri agar dapat menjadi kaunselor yang berkompeten. Di samping itu, dapat membantu remaja yang mempunyai kecenderungan untuk membunuh diri ini. Hasil kajian tentang isu bunuh diri ini diambil dari rujukan yang sahih dan benar, iaitu Astro-Awani, bernama Wikipedia, Elo Doktor dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Hasil kajian tentang isu bunuh diri ini diambil dari rujukan yang sahih dan benar, iaitu Astro-Awani, bernama Wikipedia, Elo Doktor dan sebagainya. Sekian, terima kasih.